Baik, firman Allah Subhanahu wa taala yang saya baca sebentar tadi. Allah Taala kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan Allah Taala berpesan kepada kita, janganlah kita mati, melainkan kita mati dalam keadaan kita ini sebagai seorang manusia yang berpegang dengan agama Islam dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Nabi pesan macam ni? Sebab di antara ciri-ciri golongan manusia yang beriman kepada Allah, salah satu dia yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Apa yang Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang ciri-ciri golongan manusia beriman? Yang pertama kata Allah, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Di antara ciri-ciri golongan manusia yang pertama yang beriman kepada Allah, Allah Ta'ala kata, allazina yadhkuruna Allah. Mereka ini senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, senantiasa berzikir kepada Allah. Dalam keadaan yang macam mana? Qiyamah, dalam keadaan mereka berdiri. Wa qu'uda, ataupun dalam keadaan mereka duduk. Wa ala junubihim, ataupun dalam keadaan mereka berbaring. Apa Allah Ta'ala nak sebut? Allah Ta'ala nak cerita orang yang beriman ini dia senantiasa mengingati Allah, tak kira dalam apa keadaan sekalipun. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah, di antara ciri-ciri golongan manusia yang beriman juga, kata Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bila mana mereka ini berjalan di atas muka bumi Allah, di atas muka bumi hari ini, apa yang mereka tengok, segala kejadian yang Allah Ta'ala jadikan di sekelilingi mereka, apa yang ada di atas muka bumi. Nah, mereka tengok langit, mereka tengok bumi, mereka tengok sungai, mereka tengok laut, tengok bukit, gunung ganang, apa yang ada di sekelilingi mereka. Mereka tidak berfikir tentang kekuasaan yang lain, melainkan apa yang ada di sekelilingi kita hari ini. Kita hanya berfikir tentang kekuasaan Allah. Itu di antara ciri-ciri manusia beriman. Tengok laut, kita ingat kekuasaan Allah. Tengok langit, kita teringat kekuasaan Allah. Tengok gunung ganang, tengok bukit bukau, teringat kekuasaan Allah. Tengok perkara-perkara keajaiban yang berlaku, kita teringat kekuasaan Allah. Apa sahaja yang berlaku di dalam hidup kita pada ketika ini, semua kita ingat tentang kekuasaan Allah. Itu di antara ciri-ciri manusia beriman. Maka orang beriman juga apa dia sebut? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya hari ini apa yang kamu jadikan di sekeliling kami hari ini, mesti ada tujuan. Kamu tak buat dengan sia-sia. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci Allah, selamatkanlah kami daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara ciri-ciri golongan manusia yang beriman kepada Allah. Bila kita ada ciri-ciri ini di dalam diri kita, barulah pada saat ini kita menjadi golongan manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Rata-rata manusia hari ini sebab apa dia tidak pandai untuk bersyukur kepada Allah? Oleh kerana segala kejadian yang berada di sekelilingi dia, dia tidak memikirkan tanda kekuasaan Allah. Ataupun hari ini ada golongan manusia yang bersyukur. Akan tetapi dia hanya bersyukur
sekadar untuk melepaskan syarat sebagai syarat bersyukur kepada Allah. Macam kita sebut pada bulan yang lalu. Kan bila kita tanya, ingat ataupun tidak, berapa banyak dah hari ni kita ambil rezeki Allah. Dan berapa banyak kita bersyukur kepada Allah. Bulan lepas saya tanya mangkit tidur, baca tak doa. Hari ni nak tanya pula, siapa pagi tadi bangun, celik-celik mata, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Siapa baca macam tu? Pesan bulan lepas, bulan ni tak ada lagi. Pagi tadi lepas sarapan, siapa yang angkat tangan, Alhamdulillahillazi at'amana wa thaqana wa ja'alana minal muslimin. Siapa lagi? Tak nampak lagi. Dia kata, Ustaz, kami sebut Alhamdulillah, kira aci lah tu. Betul tak? Ini yang dibincangkan oleh para alim ulama. Ni sama-sama kita muhasabah. Ambil nikmat Allah Ta'ala banyak. Kalau nak tidur tu, nak tidur banyak. 1 jam tak cukup, 2 jam tak cukup. Paling kurang nak tidur 8 jam, 9 jam. Paling sikit 7 jam. Ambil nikmat Allah Ta'ala banyak, kita boleh beristirahat. Adakah memadai bila kita bangun tidur, ucap 1 patah sahaja Alhamdulillah? Ya, kata ulama, memadai. Akan tetapi hari ini kita upgrade sikit diri kita. Ucap Alhamdulillah bagi panjang sikit. Sama macam makan tadi. Sama macam makan semalam. Bila kita makan, nasi kita nak banyak. Nah, kalau bagi lauk ayam seketul, tak puas. Dalam nasi tu, kita nak lauk ayam, kita nak lauk udang, kita nak sotong, kita nak daging, nak telur, semua nak. Telur pula macam-macam jenis. Nak telur goreng, nak telur dada, nak telur masin, semua jenis kita nak. Lepas kita makan nikmat Allah, adakah memadai Alhamdulillah? Cukup lah. Sebab itu kata para alim ulama, setelah mana kita ambil sahaja nikmat Allah, nak ambil nikmat Allah, ambil banyak. Tapi apa salahnya hari ni kita didik diri kita, selepas kita ambil nikmat Allah begitu banyak, kita bersyukur kepada Allah pun dalam keadaan yang banyak. Sebut perkataan Alhamdulillah, bagus dah. Tapi sebagai seorang hamba, tanda kita hari ini mensyukuri terhadap nikmat Allah. Dah makan banyak jenis dah lauk. Apa salah kita angkat tangan Alhamdulillahillazi at'amana wa thaqana sampai habis, panjang sikit bersyukur. Sebab apa? Ini sebagai adab kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa saya sebut benda ni hari ini? Sebab Nabi sebut, jangan hari ini kita jadi macam umat dulu. Umat dulu, Allah Ta'ala bagi nikmat banyak. Tapi bersyukur kepada Allah sikit. Kadang-kala bukan bersyukur, ambil nikmat Allah, akhir sekali lawan Allah. Apa salahnya hari ini bila kita dah ambil nikmat Allah, kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur ni banyak cara, kata para alim ulama. Ada manusia tanda dia bersyukur kepada Allah dengan dia melaksanakan segala arahan Allah. Tu tanda dia bersyukur. Allah Ta'ala suruh semayang, dia semayang. Allah Ta'ala suruh baca Quran, dia baca Quran. Allah Ta'ala suruh berpuasa, dia puasa. Allah Ta'ala suruh tutup aurat, dia tutup. Allah Ta'ala suruh keluarkan zakat, dia keluar. Ni ada manusia hak bersyukur yang macam ni. Ada manusia yang sekadar dia bersyukur, maknanya syarat.
Bila kita tanya, sebut dah Alhamdulillah, dia kita sebut. Dia kata, Alhamdulillah, cukup. Sama lah macam gaji kita, Allah Ta'ala bagi. Sebulan, gaji nak 10,000. Nak banyak nikmat Allah. Sikit tak nak. Gaji 1,000 tak nak. Gaji 2,000 tak nak. Nak gaji 10,000. Nak banyak nikmat. Tapi bila Allah Ta'ala suruh bersedekah, nak sedekah RM10. Betul? Salah tak? Tak salah. Tapi apa salahnya hari ini kita jadi golongan manusia yang bersyukur kepada Allah lebih sikit sebab kita ambil nikmat Allah lebih. Kalaulah hari ini Allah Ta'ala bagi rezeki 10,000, kita hanya sedekah di jalan Allah RM10, agak-agak RM10 daripada 10,000 tu, berapa persen? Kalau kita kira balik. Nikmat 10,000, sedekah RM10. RM10 daripada 10,000 tu, 0.01%. Betul ya? Adakah hari ini kita menjadi golongan manusia yang berlebihan bersyukur kepada Allah? Kalau Allah Ta'ala bagi gaji 1,000, dia sedekah RM1. Dapat nikmat banyak, tapi nak sedekah sikit. Sebab itu kata Nabi, wahai para sahabat, ketika mana baginda Nabi SAW naik dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Cerita ni bukan dia lama. Kalau kita tengok peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita baru sambut saja beberapa hari yang lalu. Hari ni baru 8 Sya'ban, lebih kurang. 8 Sya'ban. Nah, peristiwa Isra' dan Mi'raj di pengakhiran bulan Rajab. Baru seminggu lebih. Saya yakin ibu-ibu yang ada di depan saya ni semua dah tahu dah tentang kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Cuma hari ini saya nak ulang balik sahaja apa yang berlaku kepada Nabi di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kan kita maklum bila sebut saja Isra' dan Mi'raj, kata para alim ulama ketika itu dua perkara yang berlaku kepada baginda Nabi SAW di dalam satu malam. Satu peristiwa yang nama dia Isra', berjalan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Satu lagi peristiwa yang disebut dengan Mi'raj, daripada Masjidil Aqsa naik bertemu dengan Allah. Cuma pagi ni saya nak sentuh sikitnya. Di mana? Ketika mana di dalam peristiwa Mi'raj. Waktu Nabi naik daripada Masjidil Aqsa, naik bertemu dengan Allah. Nabi balik, Nabi cerita kepada para sahabat. Hadis ni sahih belaka dah dalam Sahih Bukhari. Apa yang Nabi cerita? Nabi kata, wahai para sahabat, ketika mana Nabi bersama dengan Jibril alaihi salam daripada Masjidil Aqsa, daripada bumi, nak naik bertemu dengan Allah di dalam peristiwa Mi'raj. Nabi kata bila Nabi naik sampai sahaja langit yang pertama. Sampai langit pertama. Apa Nabi sebut? Nabi kata ketika itu aku dapati bahawa pintu langit pertama ditutup oleh Allah dan dijaga oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah, dan malaikat tersebut menjaga pintu tersebut dengan cukup rapi. Pintu langit ditutup. Maka ketika itu bila sampai sahaja Nabi dengan Jibril dekat pintu langit yang pertama, sewaktu mana pintu langit ditutup, lalu malaikat yang menjaga pintu langit ini bertanya kepada Jibril alaihi salam. Apa yang malaikat tu tanya? Malaikat tu kata, wahai Jibril, kamu bersama dengan siapa? Maka Jibril pun jawab, aku sekarang ini bersama dengan seorang manusia
yang bernama Muhammad, yang mana Muhammad ini adalah seorang makhluk yang paling terbaik di antara makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi Allah. Itu jawapan Jibril. Kemudian malaikat yang bertanya lagi, yang jaga pintu langit tu, dia tanya lagi, wahai Jibril, adakah hari ini kamu bersama dengan Muhammad? Adakah Muhammad ketika ini diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik? Dan adakah ketika ini Muhammad dijemput oleh Allah? Dua soalan dia tanya. Adakah Muhammad dijemput dan adakah Muhammad diberi keizinan untuk melangkaui dan melepasi langit yang pertama? Maka Jibril kata, ya. Allah Ta'ala dah bagi keizinan kepada Muhammad dan Allah Ta'ala telah menjemput Muhammad. Maka Nabi kata, setelah mana dapat jawapan yang macam tu, barulah malaikat tadi buka pintu langit. Bila buka pintu langit, Nabi kata, barulah Nabi dan Jibril ni naik. Bila naik, ketika itu barulah jumpa seorang Nabi yang disebut dengan Nabi Adam AS. Kemudian Nabi kata, aku terus lagi perjalanan dengan Jibril. Nabi naik lagi. Sehingga mana Nabi bertemu dengan langit yang kedua. Lalu Nabi kata di antara jarak langit pertama dengan langit kedua itu mengambil masa 500 tahun perjalanan. Jarak dia. Bila sampai sahaja langit yang kedua, apa Nabi sebut? Nabi kata, aku dapati pintu langit kedua pun tutup juga. Dan langit yang kedua ini, pintu dia pun dijaga oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Ditutup rapi dan dijaga dengan ketat. Maka sampai di pintu langit yang kedua, soalan yang sama yang malaikat tadi tanya. Nah, malaikat duduk pintu langit kedua ni, dia tanya soalan yang sama. Dengan siapa kamu mari, wahai Jibril? Jibril jawab, bersama dengan Muhammad, yang merupakan seorang makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk. Maka malaikat bertanya, adakah Muhammad dijemput oleh Allah? Dan adakah Muhammad diberi kebenaran oleh Allah untuk melepasi langit yang kedua? Maka Jibril jawab, ya. Baru malaikat langit kedua tu buka pintu langit, barulah naik. Bila naik langit yang kedua, Nabi kata, barulah ketika itu aku bertemu dengan dua orang Nabi yang disebut sebagai Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Maka Nabi terus lagi perjalanan ke langit yang ketiga. Lalu Nabi kata, jarak langit kedua sampai langit yang ketiga pun jarak dia 500 tahun perjalanan. Maka begitulah berlaku seterusnya. Nah, perjalanan Nabi sampai langit ketujuh. Sebelum nak melepasi di antara langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, ada malaikat yang menjaga pintu langit tersebut dan pintu langit itu dijaga dan ditutup dengan rapi. Bila sampai sahaja di langit yang ketujuh, maka ketika itu baginda Nabi SAW bertanya kepada malaikat. Nabi tanya, wahai Jibril, sebab apa hari ini pintu langit Allah Ta'ala tutup dan dijaga oleh para malaikat? Sebab apa Allah Ta'ala tak buka saja pintu langit ni? Bahasa kita apa? Kalau Allah Ta'ala buka terus pintu langit ni, kan mudah kalau kita nak naik. Tak payahlah ada rock block. Satu, rock block kedua, rock block ketiga, rock block keempat. Tak payah dah. Kalau Allah Ta'ala terus buka pintu langit, kan mudah untuk kita naik daripada bumi sampai langit ketujuh. Lalu apa Jibril jawab? Jibril kata, hai Muhammad, kalau kamu nak tahu sebelum-sebelum ini,
kepada umat sebelum umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang pintu langit ini senantiasa terbuka dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit tak pernah tutup. Tapi sejak bila pintu langit ini ditutup? Sejak kamu diangkat menjadi sebagai seorang nabi. Sebab apa Allah Ta'ala tutup pintu langit? Yang pertama, Jibril kata disebabkan Allah Ta'ala tak nak iblis dan juga syaitan ini naik untuk mencuri pendengaran segala rahsia yang berada di langit. Itu yang pertama. Sebab tu Allah Ta'ala tutup pintu langit. Yang kedua, sebab apa Allah Ta'ala tutup pintu langit? Sebab Allah Ta'ala nak membenarkan Al-Quran yang menjadi mukjizat yang paling besar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sumber yang paling kukuh buat umat manusia. Yang kedua, sebab Allah Ta'ala nak membenarkan Al-Quran. Yang ketiga, sebab apa Allah Ta'ala tutup pintu langit? Sebab Allah Ta'ala nak membenarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam maksud yang lain, Allah Ta'ala nak membenarkan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga tu. Kalau kamu nak tahu kepada umat dulu, Allah Ta'ala tak pernah tutup pintu langit. Sebab tu kita jangan pelik. Umat dulu, walaupun mereka tak pandai bersyukur kepada Allah, walaupun mereka lawan Allah, Allah Ta'ala tetap bagi nikmat. Betul tak? Cuba tengok umat dulu. Fir'aun, nikmat apa dia tak dapat? Qarun, Nabi Musa angkat tangan, doa kepada Allah, on the spot jadi kaya. Ni kelebihan kalau langit terbuka. Haman, apa yang nikmat yang dia tak dapat? Sedangkan lawan Allah. Kaum Ad, Allah Ta'ala bagi kelebihan sebab mereka minta kepada Allah. Allah Ta'ala jadikan tubuh badan mereka dalam keadaan yang besar dan mampu untuk membina tamadun mereka sendiri. Kaum Samud, Allah Ta'ala bagi kekuatan. Akhir sekali lawan Allah, tapi tetap dapat nikmat. Tapi Jibril kata, "Hei Muhammad, kamu tengok dah umat dulu juga. Bila mana pintu langit ini terbuka, yang bahayanya apa? Umat dulu apabila mereka lawan sahaja Allah, bala daripada Allah on the spot turun kepada mereka. Ni kalau pintu langit terbuka, tak ada hijab. Fir'aun lawan Allah, Allah Ta'ala musnah. Qarun dapat nikmat, akhir sekali lawan Allah, Allah Ta'ala turunkan bala, Allah Ta'ala musnah Qarun. Namruz lawan Allah, turun bala, Allah Ta'ala musnah. Kaum Ad, kaum Samud lawan Allah, Allah Ta'ala turun bala. Berbeza dengan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Allah Ta'ala tutup pintu langit. Bila Allah Ta'ala tutup pintu langit, hari ini walaupun Allah Ta'ala tutup pintu langit, apa nikmat yang kita tak dapat? Ni lebih umat Nabi. Nak sihat, doa kepada Allah, Allah Ta'ala bagi sihat. Nak senang, berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala bagi senang. Sebab apa? Allah Ta'ala nak membenarkan Al-Quran. Sebab tu Allah Ta'ala tutup pintu langit. Apa yang Quran sebut? Allah Ta'ala kata, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Wahai sekalian umat manusia, hari ini hidup di atas dunia, nak minta apa kepada Allah, mintalah, nescaya Allah Ta'ala akan mustajab permintaan kamu.
Maka hari ini kita minta apa? Semua dapat. Tu satu keuntungan umat Nabi. Yang keduanya, pintu langit ini ditutup. Untungnya umat Nabi hari ini apa? Walaupun hari ini kita lawan Allah, walaupun hari ini kita buat maksiat kepada Allah, walaupun hari ini kita terlupa untuk bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah Ta'ala tak turun bala kepada kita secara on the spot. Tu nak cerita kata untungnya umat Nabi. Pagi tadi subuh tak semayang. Tengah hari makan nasi mewah daripada orang semayang subuh. Pasal nak? Aurat tak pernah tutup. Tapi Allah Ta'ala bagi gaji dia banyak pada orang. Ambil daripada sumber yang haram, ambil daripada riba, ambil daripada rasuah. Tapi kalau tengok syarikat dia maju daripada orang. Quran tak pernah baca. Tapi tengok daripada sudut kesihatan dia, lagi sihat pada orang lain. Ni untungnya bila Allah Ta'ala tutup pintu langit. Bukan dalam erti kata kita bebas untuk melakukan maksiat kepada Allah. Untungnya umat baginda Nabi SAW, bila Allah Ta'ala tutup pintu langit, hari ini Allah Ta'ala bagi lagi peluang kepada umat Nabi. Walaupun hari ini kita melakukan maksiat, Allah Ta'ala tangguh bala tersebut disebabkan Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita bertaubat kepada Allah. Ni untung umat Nabi. Macam kita sebut tadi. Makan nasi, terlupa nak bersyukur. Ataupun bersyukur, sekadar dia kata, Alhamdulillah, cukup. Boleh tak? Boleh. Salah tak? Tak salah. Tapi kalau kita tengok ada membadai ataupun tidak, ambil nikmat Allah banyak, tapi syukur sikit. Salahkah kalau hari ini kita jadi golongan manusia yang banyak bersyukur kepada Allah? Tak salah. Ini di antara peristiwa yang berlaku di dalam bulan Rajab yang disebut peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab Nabi naik sendiri, Nabi tengok pintu langit tertutup. Sebab apa tutup? Inilah kelebihan hari ini Allah Ta'ala tutup pintu langit kepada umat Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya lagi, wahai Jibril, takkan umat Nabi di akhir zaman ni tak ada peluang untuk Allah Ta'ala bukakan pintu langit buat mereka bagi sama macam umat dulu? Yalah, umat Nabi ni dapat lebih. Hari ini secara pintu langit tutup pun kita dapat lebih daripada umat dulu. Tambah pintu langit terbuka. Sebab tu Nabi tanya, takkan umat Nabi di akhir zaman ni tak dapat peluang macam umat dulu? Allah Ta'ala buka pintu langit kepada mereka. Maka apa Nabi sebut? Jibril berkata kepada Nabi SAW, ada satu masa yang Allah Ta'ala akan buka pintu langit seluah-luahnya kepada umat baginda Nabi SAW. Apa tujuan Allah Ta'ala buka pintu langit seluah-luahnya kepada umat Nabi pada masa tersebut? Kata para alim ulama, disebabkan 3 perkara. Ada satu masa Allah Ta'ala akan buka pintu langit kepada umat Nabi. Tapi kata ulama, sebab 3 perkara. Apa perkara tersebut? Yang pertama, kalau Allah Ta'ala buka pintu langit, pada waktu tersebut Allah Ta'ala nak turunkan nikmat kepada umat Nabi SAW. Allah Ta'ala nak turunkan rahmat kepada umat Nabi SAW. Pertama. Yang kedua, kalaulah pada waktu tersebut bila Allah Ta'ala buka seluah-luahnya pintu langit, yang kedua, iaitu Allah Ta'ala nak mengampuni segala permintaan dosa-dosa daripada umat Nabi SAW. Bila Allah Ta'ala buka pintu langit,
minta ampunlah kepada Allah. Nescaya Allah Ta'ala akan ampun dosa umat Nabi SAW. Dan yang ketiga, pada waktu tersebut, bila mana Allah Ta'ala buka sahaja pintu langit seluah-luahnya kepada umat Nabi, tidak lain dan tidak bukan, pada waktu tersebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memakbulkan segala permintaan umat Nabi SAW. 3 benda kata ulama. Allah Ta'ala nak turunkan rahmat, Allah Ta'ala nak bagi nikmat. Yang kedua, Allah Ta'ala nak ampun dosa. Yang ketiga, Allah Ta'ala nak mustajabkan doa. 3 ni Allah Ta'ala akan buka pintu langit. Pada waktu bila Allah Ta'ala akan buka pintu langit, disebut oleh baginda Nabi SAW, pintu langit ini akan terbuka khusus kepada umat baginda Nabi SAW, iaitu ketika mana datangnya bulan Ramadan kepada umat Nabi SAW. Mari bulan Ramadan, Allah Ta'ala buka pintu langit seluah-luahnya. Sebab itulah kata para alim ulama, doalah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan, pintu langit akan terbuka. Masuk satu Ramadan, Allah Ta'ala buka semua pintu langit. Habis sahaja Ramadan, masuk satu Syawal, Allah Ta'ala tutup balik pintu langit. Sebab tu kata para alim ulama, bila mana datangnya bulan Ramadan, jangan lupa buat 2 benda. Apa 2 benda tersebut? Yang pertama, jangan lupa buat amal soleh sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Dan yang kedua, jangan melakukan maksiat kepada Allah. Jangan buat maksiat kepada Allah bila datang bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab waktu tu pintu langit terbuka. Takut-takut jadi macam umat dulu. Umat dulu waktu pintu langit terbuka, bila mereka lawan Allah, on the spot, bala Allah Ta'ala turun. Tapi hari ni kata para alim ulama, untuk umat Muhammad, jaga tingkah laku, jaga akhlak kita, jaga adab kita. Apabila datangnya bulan Ramadan, jangan melakukan maksiat. Sebab apa? Sebab ketika itu pintu langit Allah Ta'ala buka. Dan kata para alim ulama juga, berdasarkan hadis Nabi SAW. Sebab itulah hari ini Nabi minta nak jumpa dengan Ramadan. Dan doa yang kita duk baca tadi ni, doa yang tu imam kita baca. Daripada bulan Rajab lagi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, nak minta berkat dalam bulan Rajab. Ya Allah, nak minta berkat dalam bulan Syaban. Ni duduk dalam bulan Syaban ni. 8 Syaban dah hari ni. Minta berkat kepada Allah dalam bulan Syaban. Sebab apa? Wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Sebab apa Nabi minta suruh Allah Ta'ala sampaikan dalam bulan Ramadan? Sebab Allah Ta'ala pilih manusia untuk berjumpa dengan Ramadan. Tak semua manusia bertemu dan sempat berjumpa Ramadan. Orang nak jumpa Ramadan ni Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih. Berapa ramai dah hari ni kalau kita tengok orang sekelilingi kita. Kan 2-3 hari kebelakangan ni. Nah, berlaku kes COVID. Dalam kes COVID tu, berapa ramai orang mati. Gaya nak habis COVID, dia mari banjir pula dah. Banjir kali pertama, tak ada nak kemas rumah lagi. Mari pula banjir kali kedua. Tak sempat nak habis kemas rumah lagi banjir. Air tak sempat surut lagi. Dia mari tanah runtuh pula dah. Ni hak berlaku hari ni. Sebab tu kalau kita tengok orang sekeliling kita, berapa ramai dah orang hak mati. Tu Allah Ta'ala bagi 3 benda ni. Berapa ramai dah mati. Yang mati semalam, yang mati 2 hari lepas, yang mati 3 hari lepas, yang mati minggu lepas, yang mati bulan lepas. Rupanya hak orang keliling kita hak mati ni,
kali terakhir mereka berjumpa dengan bulan Ramadan? Tahun lepas. Tahun ni tak sempat dah nak jumpa Ramadan. Sebab tu kita yang ada hari ni angkat tangan doa kepada Allah, wa ballighna bi syahri Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab nak ambil kelebihan. Salah satu dalam bulan Ramadan ni kelebihan dia apa? Yang Jibril sebut, pintu langit Allah Ta'ala buka. Ambil kelebihan ni. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah ulama-ulama dulu, orang alim-alim dulu ni, walaupun Nabi doa nak bertemu dengan bulan Ramadan, kan Nabi membuat persiapan untuk bertemu dengan bulan Ramadan daripada bulan Rajab. Tapi para salafus salih, saya ulang semula, mereka ini membuat persediaan untuk bertemu dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Tambahlah hari ini lagi 3 minggu nak jumpa dengan Ramadan. Cuba kita duduk muhasabah. Apa persediaan kita nak bertemu dengan bulan Ramadan? Sebab itulah hari ini kita kena duduk, kita muhasabah. Apa peristiwa-peristiwa yang besar di dalam sejarah Islam yang Allah Ta'ala letak pada bulan Syaban? Kena tahu benda tu. Ni salah satu untuk kita buat persediaan. Kena tahu apa kelebihan, apa peristiwa yang Allah Ta'ala kekalkan dalam bulan Syaban ni. Barulah kita boleh buat persediaan. Apa yang berlaku? Yang pertamanya, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, mengikut jumhur para alim ulama, di antara peristiwa yang berlaku di dalam bulan Syaban, yang pertama adalah perubahan kiblat daripada Masjidil Aqsa menghadap ke Masjidil Haram. Tu ayat dalam Quran, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ayat Allah Ta'ala bagi arahan kepada Nabi Muhammad, ubah kiblat, hala ke Masjidil Haram. Ayat tersebut berlaku bila? Berlaku pada bulan Syaban. Apa kata para alim ulama? Bila peristiwa berkaitan dengan solat ini berlaku pada bulan Syaban, iaitu peristiwa perubahan kiblat, maka hari ini sama-sama kita umat Nabi di akhir zaman, kita ambillah muhasabah, pengajaran daripada kisah ini. Hari ini dalam bulan Syaban, kita tingkatkan solat kita. Ni nak jumpa Ramadan lah ni. Maka start pada hari ini, kita jaga balik solat kita. Yang sembahyang subuh pukul 8, start pada esok pagi, subuh berjemaah di masjid. Yang sebelum ni solat zuhur, gaya bagi salam zuhur, orang azan asar. Hari ni solat zuhur awal waktu. Yang sebelum ni jarang solat sunat, maka start pada hari ini kita solat sunat bagi banyak. Yang dah solat sunat banyak dah, kita tingkatkan lagi. Sebab apa? Sebagai persediaan nak bertemu dengan bulan Ramadan. Atas sebab apa kita buat macam tu? Sebab di antara peristiwa yang berkaitan dengan solat, iaitu perubahan kiblat, berlaku di dalam bulan Syaban. Itu yang pertama. Yang kedua, apa peristiwa lagi yang berlaku di dalam bulan Syaban? Ini jumhur para alim ulama. Iaitu turunnya arahan kepada baginda Nabi SAW supaya berselawat kepada baginda. Tu ayat yang kita baca tu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Ayat ni turun di mana? Ayat ini turun di kota Madinah.
dan diceritakan oleh para sahabat yang bernama Abu Dhar Al-Ghifari. Balik kita baca sejarah Abu Dhar Al-Ghifari ni. Nah, kalau kita tengok Abi Dhar ataupun Abu Dhar kita panggil. Nah, Abu Dhar Al-Ghifari ini seorang sahabat yang senantiasa bersama dengan Nabi SAW, yang mana Abu Dhar Al-Ghifari ni dia dikenali oleh seluruh penduduk Madinah sehingga penduduk kota Mekah mengenali Abu Dhar Al-Ghifari. Sebab apa? Sebab dengan gelaran Al-Ghifari. Al-Ghifari itu gelaran bagi siapa? Al-Ghifari ini gelaran bagi orang yang mempunyai kuasa di tengah-tengah padang pasir. Maksudnya bila orang sebut daripada Bani mana? Daripada keturunan Al-Ghifari. Maknanya orang Mekah kenal, orang Madinah pun kenal. Mereka ini daripada golongan yang hebat. Dikenali oleh semua orang. Cerita ini disebut oleh Abu Dhar Al-Ghifari. Apa dia sebut? Dia kata, suatu hari aku melihat baginda Nabi SAW salat. Dan pada sujud yang terakhir, Nabi sujud dalam keadaan yang begitu lama. Sehingga mana aku beranggapan, kami sahabat-sahabat ni beranggapan, bahawa Rasulullah sudah pun wafat. Nak cerita kata, lama sungguh Nabi sujud. Ni, peristiwa ni jumhur ulama berlaku pada bulan Syaban. Sahabat kata, kami tengok Nabi sujud lama sungguh. Sampai ada di antara kami beranggapan Nabi dah wafat. Sebab lama sangat. Tiba-tiba sahabat kata Nabi bangun. Bila Nabi bangun, duduk tahiyat akhir. Bila selesai Nabi bagi salam, para sahabat pergi bertemu dengan Nabi dan bertanya, Ya Rasulullah, sebab apa tadi sujud lama sangat? Sehingga mana kami beranggapan bahawa kamu dah wafat. Maka ketika itu Nabi senyum. Apa yang Nabi sebut? Nabi kata, wahai para sahabat, ketika mana aku sujud di dalam solat tadi, ketika itu Jibril turunkan wahyu daripada Allah. Apa wahyu yang Jibril buat turun? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa berselawat kepada baginda Nabi SAW. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan mengucap salamlah kamu kepada junjungan besar baginda Nabi SAW. Sebab tu ayat ini ulama membincangkan. Bila arahan Allah Ta'ala suruh selawat, ini di antara salah satu arahan yang Allah Ta'ala suruh manusia buat dan Allah Ta'ala pun buat. Allah Ta'ala kata, aqimus salah. Allah Ta'ala suruh kita semayang. Allah Ta'ala tak semayang. Yalah, kita sembah Allah. Allah Ta'ala suruh berpuasa dalam bulan Ramadan. Itu kewajipan sekadar kepada umat manusia. Allah Ta'ala suruh keluarkan zakat. Itu sekadar kewajipan yang wajib ke atas umat manusia. Tapi ada pun arahan berselawat. Bukan sekadar kewajipan dan sunat ke atas kita. Bukan sekadar arahan kepada manusia. Bahkan kata Allah, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kami suruh manusia selawat dalam masa yang sama. Allah Ta'ala pun selawat kepada Nabi. Para malaikat pun selawat kepada Nabi. Ini kelebihan selawat. Sebab tu ada ditanya kepada para alim ulama. Di antara zikir yang paling afdal di atas dunia ni apa? Ada ulama kata di antara zikir yang paling afdal di atas dunia adalah selawat kepada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab ini di antara arahan Allah dan Allah Ta'ala pun buat. Maka kita fikir macam mana Allah dan malaikat ni selawat? Jangan fikir. Sebab apa? Kata ulama,
Allah Ta'ala dan malaikat berselawat kepada Nabi, bukan macam kita selawat. Kalau manusia selawat, macam kita selawat lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cara Allah Ta'ala berselawat macam mana? Dengan cara Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada manusia yang berselawat kepada Nabi. Macam mana cara malaikat berselawat? Dengan cara para malaikat mendoakan kesejahteraan manusia yang berselawat kepada Nabi SAW. Sebab tu ada suatu hadis yang Nabi kata apa? Man salla alayya marratan. Ataupun dalam satu hadis yang lain, riwayat yang lain, man salla alayya salatan wahidatan. Barang siapa di kalangan umat Nabi hari ini yang selawat ke atas Nabi dengan sekali selawat, sallallahu alaihi biha asyara. Allah dan para malaikat akan selawat kepada dia 10 kali. Ni mulianya selawat. Dan selawat ni diturunkan bila? Pada bulan Syaban. Maka bulan Syaban sebagai persediaan kita nak bertemu dengan bulan Ramadan, selawat bagi banyak. Baru Allah Ta'ala pilih kita untuk bertemu Ramadan. Yang ketiga, sebagai yang terakhir. Apa yang berlaku di dalam bulan Syaban? Iaitu perintah diwajibkan berpuasa dalam bulan Ramadan. Perintah wajib berpuasa dalam bulan Ramadan kan dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni mari satu Ramadan ibu-ibu dengar dah. Ayat kewajipan untuk berpuasa dalam bulan Ramadan. Ayat ni bila turun? Pada bulan Syaban. Sebab tu ulama kata, apa kaitan kita Syaban dengan Ramadan? Bila mana hari ini tiba bulan Syaban, bersiap siagalah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Sebelum kita nak berpuasa wajib dalam bulan Ramadan, hari ini dalam bulan Syaban, yang mana masih lagi ada terhutang puasa-puasa yang lalu, selesaikan dalam bulan Syaban. Sebab apa? Persediaan nak bertemu dengan bulan Ramadan. Baik laki, baik perempuan. Ataupun dah tak ada hutang dah, berpuasa. Mari bulan Syaban, jangan tinggal puasa sunat Isnin dan Khamis. Sebab apa? Sebagai persediaan kita nak bertemu dengan bulan Ramadan. Bila tiga perkara ini kita buat, hari ini kita perbetul balik solat kita, kita tingkatkan balik solat kita. Yang kedua, hari ini kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hari ini kita selesai semua hutang-hutang puasa kita. Dan hari ini juga kita tambahkan pahala puasa sunat kita. Mudah-mudahan dengan tiga perkara ini Allah Ta'ala mengizinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab apa? Ada golongan manusia yang sempat bertemu bulan Ramadan, tapi Allah Ta'ala tak izin kepada dia untuk buat amal soleh dalam bulan Ramadan. Jumpa Ramadan, tapi tak tahu nak buat apa dalam bulan Ramadan. Ada tak macam tu? Ada. Kita pukul 3 pagi, mari solat tahajud. Bulan Ramadan, pulun baca Quran. Bulan Ramadan, pulun bersedekah. Dia bulan Ramadan, tengah pukul 3 pagi, tengah malam, duduk di pasar malam lagi. Pukul 3 pagi, duduk dekat uptown lagi. Kita pulun baca Quran, dia mari bulan Ramadan, tengok Quran pun tidak. Ni golongan manusia yang Nabi sebut jumpa Ramadan, tapi tak tahu nak buat apa dalam bulan Ramadan. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat tiga persediaan ni untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Barulah Allah Ta'ala pilih kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kan macam kita lah hari ni. Nah, kalau perempuan ni dia nak masuk pertandingan memasak. Contoh, pertandingan memasak ni peringkat mana? Peringkat negeri, nak lawan masak. Bila nak kena buat persediaan? Dia kena buat persediaan awal. Nak kena tunjuk kata dia reti masak, dia terror masak. Lawan peringkat sekolah dulu, menang peringkat sekolah, masuk peringkat taman pula. Lepas menang peringkat taman, masuk peringkat masjid. Lepas peringkat masjid, masuk daerah. Lepas masuk daerah, baru pergi negeri. Faham tak? Dia ada step dia. Bukan main-main terus orang suruh pilih dia masak. Tak. Dia kena buat persediaan nak masak dulu. Barulah orang pilih dia masuk pertandingan memasak.
macam kita bulan Ramadan. Nak Allah Ta'ala pilih kita bertemu dalam bulan Ramadan. Nak bertemu dengan bulan Ramadan. Hari ini kita dah buat persediaan. Bila kita tunjuk kesungguhan kita, baru Allah Ta'ala pilih kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bila sampai bulan Ramadan, kita tahu dah nak buat amal soleh apa. Bila kita tahu dah, kita mengharapkan ketika itu Allah Ta'ala memberikan kepada kita segala kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan dalam bulan Ramadan. Maka kalaulah kita mati pada saat ini, kita mengharapkan apa? Kita mengharapkan Ramadan ini menjadi bekalan dan menjadi saksi untuk kita balik bertemu dengan Allah Ta'ala dan menjadi bekalan untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Amin. Cukup sekadar itu dulu.